IKIM FM, inspirasi utama anda. Kuat antara doa dengan sihir. Sihir ini pergantungan kepada makhluk. Sedangkan doa ni pergantungan kita kepada Allah SWT. Dan lebih lagi kita seluruh dunia hari ni kunut nazilah diajar. Pasar dia memang siapkan dululah benda itulah benda inilah. Orang anggap berlapan, kan? Orang anggap pesimis contohnya kan. Apa mulut congkang ni kan contohnya dia. Dia memang ada orang akal, dia cara menyampaikan itu. Tadi sebut tadi Fauzan pada Asyik, iaitu rukun 5 perkara sebelum iman jadi perkara. Nabi ajar, iaitu hidup sebelum mati, hayat dekat qabla mautika. Security makanan. Dan pandemik COVID-19 ini telah meninggalkan pelbagai pengalaman sama ada kalangan semua kalangan kita. Berlaku pada mereka melakukan perkara yang ditegah, nescaya berubahlah perkara yang haram menjadi perkara yang masyru'. Kan? Perkara yang disyariatkan. Tak betul? Itu maknanya betapa tinggi dan jauhnya untuk mendaki naik ke atas. Dan cuba bayang ya, Jabal Thur mengajar banyak benda. Saya rasa mungkin surah kita depan ni agak cerita Jabal Thur saja ya. Sebab di antara kalau kita tengok pun tema Baik, Assalamualaikum. Kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha أنت خير من
زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Halina, kenapa tak pakai sarung tangan untuk ambil makanan kucing tu? Kita tak tahu bahan mentah apa yang digunakan tu. Alah, ibu ni makanan kucing jenama Power Cat keluaran Adabi. Wah, Power Cat, produk keluaran Adabi. Ya, ibu. Semua bahan mentah adalah dari sumber halal Thailand yang dijamin oleh Adabi. Power Cat juga berkhasiat si oyen selera makan, jarang sakit dan najisnya tak berbau sangat. Tiada pengawet, tiada pewarna dan tiada tambahan garam. Alhamdulillah ada Power Cat untuk nasi oyen. Power Cat, kucing sihat dan gembira. Encik Fahim, ada dengar tak IKIM FM nak terbitkan pelbagai rancangan khas Ramadan tahun ni? Ada peluang tau untuk kita jadi penaja. Serius ke Encik Imran? Bagus tu. Jomlah kita sertai dan semarakkan bulan Ramadan yang penuh berkah ni bersama IKIM FM. Macam mana nak jadi penaja? Senang je Encik Fahim. Kita hubungi je nombor ni 017-345-2564 atau 012-686-9236. Terbaik, produk kita pun boleh sampai kepada lebih 1 juta pendengar. Apa lagi? Jom kita sertai sebagai rakan penaja dan menjadi sebahagian dari pengalaman Ramadan yang bermakna bersama IKIM FM. Tenangkan fikiran anda dengan Kembara Inspirasi bersama Mona Jasman. Ciptakan manusia yang pelbagai. Ada di antara manusia yang menjadi pembuka pintu kebaikan dan menutup pintu keburukan. Namun terdapat juga ada di antara manusia yang menjadi pembuka pintu keburukan dan menutup pintu kebaikan. Beruntunglah kepada orang yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu kebaikan melalui tangannya dan orang yang ingin dirinya menjadi pembuka pintu kebaikan serta menjadi penutup pintu keburukan. Seperti hadis Rasulullah SAW, baginda bersabda, An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna minan nasi mafatihal khair maghaliqa lil-syarr wa inna minan nasi mafatihal syarr maghaliqa lil-khair fatuba liman ja'ala Allahu mafatihal khair ala yadayhi wa wailun liman ja'ala Allahu mafatihal syarr ala yadayhi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara manusia ada orang yang menjadi pembuka pintu kebaikan dan menutup pintu keburukan. Dan sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi pembuka pintu keburukan dan menutup pintu kebaikan. Beruntunglah orang yang Allah jadikan dirinya sebagai pembuka pintu kebaikan melalui tangannya, dan celakalah orang yang menjadi pembuka pintu keburukan melalui tangannya. Jom sama-sama kita renungkan hadis ini dan jom sama-sama kita amalkan sebenarnya kita nak masuk ke bulan Ramadan Al-Mubarak ini, dan kita di bulan-bulan yang mulia ini, Rajab, Syaban dan Ramadan, insya-Allah jom sama-sama kita berusaha sebaik yang mungkin untuk kita menjadi orang yang membuka pintu kebaikan dan sentiasa menutup pintu keburukan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk bersama para pendengar, jom sama-sama kita nak tahu lebih lanjut tentang mu'allaf dan juga bagaimana kita nak menyentuh ni mu'allaf dan fiqh mu'allaf. Mungkin ada yang seorang mu'allaf nak tanya kita atau sebagainya, boleh juga untuk kita belajar sama-sama. InsyaAllah sebentar saja lagi kita akan kongsikan bersama rancangan Islam Agamaku sebentar sahaja lagi. Dan untuk anda, kita boleh tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Petang ini insya-Allah kita akan bersama Tuan Johannes Lucas,
pemangku ketua pegawai eksekutif Hidayah Center Foundation. InsyaAllah sebentar saja lagi. Dan untuk anda, terus setia bersama kami menantikan rancangan Islam Agamaku sebentar saja lagi. Ajari aku mencintaimu dalam lelah. Ajari aku mencintaimu dalam duka. Karena jiwa kadang rapuh, bosan, tak setia. Ajari aku mencintaimu. Jalan hitam gelap, langkah diri yang meraba. Jalan hitam gelap, hidup rindukan cahaya. Hadirlah kau dalam suri sentuh dengan cinta. Terangi kalbu sendu yang rindu kepadamu. Waktu kan berlalu, waktu tak kembali. Berharap berarti sebelum ku mati. Ajarilah aku untuk mencintai setulusnya hati, sepenuh jiwa ini. Waktu kan berlalu, waktu tak kembali. Berharap berarti sebelum ku mati. Ajarilah aku untuk mencintai setulusnya hati, sepenuh jiwa ini. Meski takkan pernah mungkin untuk hati kan sempurna mencintaimu sepenuh jiwa. Ha, 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 ha. Waktu kan berlalu, waktu tak kembali. Berharap berarti sebelum ku mati. Ajarilah aku untuk mencintai setulusnya hati, sepenuh jiwa ini. Waktu kan berlalu, waktu tak kembali. Berharap berarti sebelum ku mati. Ajarilah aku untuk mencintai setulusnya hati, sepenuh jiwa ini. Mengerjakan umrah dan fardu haji, pelancongan pelbagai destinasi, untuk berkhidmat dan efisien yang besar. DH Travel untuk anda. Tabung Haji Travel, inspirasi anda sedunia. Ayuh kita lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 14162011000520. Jom berwakaf.
Cikgu Halim, buku pendidikan dan peradaban dah baca? Belum. Best ke? Memang best. Cerita pasal hubungan pendidikan dengan peradaban. Ada 5 topik penting. Dari pandangan alam sampai cabaran nilai digital sekarang. RM20 aja. Murah tu. Ada pasal tradisi Islam tak, Cikgu Zain? Ada. Konsep adab dalam pendidikan. Seronok baca. Cara diorang kaitkan dengan ilmu dan akhlak. Okey, nak balik mana? ikimniaga.my atau aplikasi Shopee. Boleh WhatsApp juga. 011-5769-5400. Baguslah, nak beli sekarang. Nanti boleh kita bincang lagi, Cikgu. Boleh sangat. Nanti kita diskusi bersama ya, Cikgu. Kota Baru 89.8 FM. Ikuti kami di Facebook IKIM FM. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man un'ima alaihi ni'matun falyahmadillah, wa man istabta'a ar-rizq falyastaghfirillah, wa man ahzanahu amrun falyaqul la haula wa la quwwata illa billah." Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Negeri Sembilan 102.7. Harga diri itu ialah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri tentang keupayaan dan kemampuannya untuk berjaya dan bahagia dalam hidup di dunia dan di akhirat. Subhanallah, tanda orang yang menghargai dirinya sendiri ialah dia menilai dirinya bernilai sungguh, berharga sungguh. Dia yakin dan dia percaya dia mampu berjaya, dia mampu bahagia dalam hidup ini. Walaupun mungkin dia bukan orang yang terpandai, walaupun dia bukan orang yang tercantik ataupun orang yang mempunyai pangkat yang tinggi, tak semestinya dia syukur dengan diri dia sendiri. Kenapa ramai orang yang tidak bahagia dan tidak berjaya dalam hidup? Kerana ramai orang yang mementingkan pandangan orang lain terhadap dirinya berbanding pandangan dirinya terhadap dirinya sendiri. Apa orang lain kata, apa orang nak kata, apa orang nak komen, itu yang sangat dipentingkan, sangat difikirkan, sangat difokuskan. Padahal bisikan hati pada dirinya sendiri, iaitu self talknya itu yang sangat lebih penting. Kuala Terengganu 100.2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia di IKIM, alhamdulillah untuk waktu ini masih lagi bersama untuk petang ini. Kembali inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda untuk jam kedua. Kita akan bersama rancangan Islam Agamaku, dan untuk bersama para pendengar boleh tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, dan soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Alhamdulillah untuk petang ini kita akan bersama Tuan Joanis Lucas untuk petang ini untuk kita membincangkan sama-sama kemanisan Islam buat mualaf kita maklumkan kehadiran yang terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Sihat ya? Alhamdulillah. Khabar Datin? Baik, alhamdulillah sihat. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih meluangkan masa untuk Islam Agamaku pada petang ini. Tuan Joanis Lucas, pemangku Ketua Pegawai Hidayah Center Foundation, untuk kita perkenalkan terlebih dahulu, lebih detail sedikit untuk Tuan mungkin perkenalkan terlebih dahulu diri sendiri. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Datin Muna Jasman yang sudi menjemput saya hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama Joanis bin Lucas, berasal dari Tawau, Sabah, anak kelahiran Sabahan ni. Alhamdulillah telah
menerima hidayah ini sejak tahun 1999 apabila banyak membaca buku-buku yang memberi inspirasi waktu itu untuk mendalami lagi agama Islam. Sekarang ini alhamdulillah telah pun berumah tangga, mempunyai 4 cahaya mata. Alhamdulillah. Dan sekarang selaku diamanahkan sebagai pemangku ketua pegawai eksekutif di Hidayah Center Foundation. Okey, berapa lama dah di Hidayah Center tu? Sedar hampir 10 tahun. 10 tahun. Masuk Islam bila? Pada tahun 1999. Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Mungkin ramai yang ada yang kenal, ada yang tak kenal pada petang ini. Mungkin para pendengar di luar sana, mungkin kita nak tahu daripada anda, ada soalan juga boleh hantarkan di FB, dan kita nak lebih detail insyaAllah pada petang ini untuk kemanisan Islam pada seorang mu'allaf ini. Mungkin ada pengalaman sendiri. Untuk petang ini kita nak share atau kita kongsikan bersama para pendengar. InsyaAllah boleh. Ya, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari segi pengalaman selaku mu'allaf dahulu di peringkat awal tu, sebenarnya dia akan berlaku banyak perubahan. Sebenarnya ada dalam sudut yang lebih positif, ada yang negatif. Cuma dalam konsep dalam pengalaman saya sendiri peribadi lebih banyak positif, kerana mengambil kira suasana kita di Malaysia yang majoriti Muslim itu memberi satu bi'ah ataupun persekitaran yang baik sebenarnya untuk mana-mana bukan Islam maupun dalam Malaysia ataupun luar Malaysia untuk mempelajari apa itu agama Islam. Jadi di segi perasaan tu sebenarnya seronok. Kita boleh rasakan kalau pengalaman, kalau personally saya sendiri merujuk kepada ketenangan tu ada, kedamaian apabila kita, kerana di peringkat awal perjalanan menuju hidayah itu sebenarnya ada banyak mungkin camaran, mungkin ada banyak juga masa yang diperlukan untuk meneliti lebih jelas sebenarnya kita nak orang kata mendalami suatu agama tu untuk apa, dan apa kaitannya sebenarnya dalam hidup kita. Dan yang paling penting adalah kaitan kita dengan pencipta kita. Itu yang apabila bukan saja saya tetapi ramai di kalangan para mu'allaf yang ingin mencari, orang katakan kebenaran, kedamaian itu sebenarnya bergantung kepada latar belakang yang dia telah lalui. Mungkin mempunyai faktor-faktor tertentu kerana pembelajarannya ataupun kerana keadaan keluarga itu sendiri, ataupun pengalaman yang dia lalui sepanjang ke arah memperoleh hidayah tersebut. Itu yang menyebabkan kalau dilihat ketenteraman yang kita ataupun alami itu sebenarnya sangat indah sebenarnya bagi para mu'allaf, kerana apabila dicari-cari itu akhirnya dijumpa. Tapi dia bergantung pada masa lah. Itu yang menyebabkan bagi mereka yang sentiasa ingin mencari kebenaran, kan, sebab Allah suka pada hamba-hambanya yang ingin mendekatkan diri kepadanya, kan. Itu yang menyebabkan seseorang itu akan terdorong untuk mencari lagi kebenaran, kerana hati itu dia akan membuat-buat untuk mencari siapa aku sebenarnya. Kan itu biasanya soalan pertama lah. Yang kedua, apa tujuan aku dilahirkan di muka bumi ni, kan? Adakah sebagai seorang anak kepada mak ayah saja ke, ataupun sebenarnya lebih daripada itu, dan sebenarnya ada kaitan dengan pencipta kita. Kemudian yang ketiga tu soalan menuju pada kemana nak pergi selepas ni, kan, sebab kita ada awal dan akhir kita, kan. Jadi bagaimana penghujung hidup kita, itu yang menyebabkan ramai di kalangan para mu'allaf apabila mereka mencari hidayah ini, dia akan menjadi satu benda yang menyeronokkan. Itu yang menyebabkan kita tidak rasa hairan dan rasanya perlu berbangga, rasa seronok, kerana dalam masa situ ada perasaan terharu kat situ. Terharu, mungkin mengalirkan air mata, bukan kerana sedih tetapi kerana keseronokan bila kita menerima Islam itu sebagai ad-din, yang akhirnya menjadi cara hidup kita. Itu sedikit makluman lah. Kenapa seronoknya bila
Itulah. memiliki agama Mungkin ialah kita bila dengar ini kita mungkin dapat rasa juga perkara ini, tapi mungkin ada contoh yang kita boleh bayangkan kepada para pendengar, dan khususnya mungkin ada pendengar yang baru nak berjinak-jinak nak masuk ke Islam dan mendengar kita. Sebenarnya ramai alhamdulillah yang kita jumpa kat luar, dia mendengar Radio IKIM untuk nak mencari ke hidayah itu. Tapi kita nak bayangkan macam mana kita boleh tunjukkan kepada mereka kemanisan halawatul iman tu bagaimana. Masya-Allah. Cantik soalannya. Kalau dilihat, yang pertama sekali pengalaman kami di Hidayah Center Foundation, kita ada kelas bimbingan kepada non-Muslim untuk mereka mengetahui apa itu Islam sebenarnya. Tapi dalam masa yang sama juga kita memberikan kefahaman yang menyeluruh apa itu Islam. Tetapi di peringkat awal tu mereka perlu mempelajari ilmu dahulu. Ilmu tu sangat penting, kerana ilmu itulah yang akan memberi satu kepastian dalam hidup mereka untuk memilih which one is the best for their life. Itu yang menyebabkan seronok lah. Jadi bila tentang kemanisan iman ni, contohnya yang terbaik, pengalaman kami di Hidayah Center Foundation sendiri, apabila kita banyak berkongsi keindahan Islam dalam kelas kita, dalam kelas bimbingan mualaf, di situ banyak sebenarnya kita beri pendekatan pertama adalah bagaimana mengenal Tuhan yang selaku pencipta kita, dan apa kaitan kita dengan pencipta kita. Mungkin sebelum ini bagi mereka yang rasa tidak ada wujudnya Tuhan itu, dia akan merasa kosong hidupnya, tidak ada arah. Tetapi bila kita beritahu bahawa yang lebih dekat dengan kita itu, manusia itu bukanlah kami, bukanlah Datin ataupun saya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya menanti-nanti bila masa kamu nak mengingati aku, bila masa kamu nak berdoa kepadaku. Dan dalam masa yang sama, apa yang menyebabkan pencetus akhirnya kamu ingat kepadaku sebagai selaku Tuhan, kan? Itu yang dalam kelas inilah yang menyebabkan kita beri buka ruang untuk mereka berkongsi pengalaman mereka, bagaimana mereka boleh mencari suatu ilmu tentang mengenal Tuhan, dalam sama yang sama melihat bagaimana keadaan dunia sekarang, kan? Contoh kalau kita lihat saudara kita di Palestin, apa sebenarnya isu yang berlaku di sebalik peperangan tersebut, dan bagaimana saudara kita di Palestin itu boleh bertahan lagi di sana tanpa memberi balasan yang sangat orang kata kritikal kepada musuhnya, kan? Tetapi terus bertahan, mempertahankan tanah airnya. Itu pun kita bawa topik yang santai kepada mereka, yang akhirnya mereka berfikir betul juga, kan, kalau dia tidak berpegang dengan satu prinsip dalam hidup dia, rasanya mungkin dia tidak akan rasa kekal di situ. Itu yang menyebabkan mereka akan rasa terus untuk mencari. Itu dalam kelas sebagai contoh. Tapi kalau pengalaman lain tu adalah kita lihat contohnya melalui syiar Islam yang ada berlaku di Malaysia, kan? Contohnya terdengar azan. Bagaimana sebenarnya azan, walaupun bagi mereka yang bukan Islam mungkin mereka merasakan bahawa ini orang Islam ni tengah menyanyi ke? Kan? Tapi sebenarnya bila difahami kalimah yang sangat suci dan murni itu, Allahu Akbar, sehinggalah la ilaha illallah, sebenarnya mempunyai skop yang sangat luas, sangat besar. Itu yang menyebabkan bila mereka cuba memahami, kenapa dia perkataan dia sedemikian, kenapa laungan dia sedemikian. Apatah lagi kalau dapat dilaungkan azan itu dengan sangat indah, sangat sedap didengar, subhanallah, banyak boleh menyentuh hati-hati umat manusia yang sebenarnya mencari ketenangan, mencari kedamaian dalam hidupnya, yang mungkin pada ketika itu diuji dengan dugaan, dengan cabaran, kan? Jadi dengan azan ini yang menyebabkan mereka mencari di manakah sebenarnya hal itu, kenapa dia memanggil aku, kenapa aku tergerak ke situ. Itu baru azan. Kalau kita tengok dalam yang lain lagi, macam solat, kan? Solat. Ini pengalaman juga kita di Hidayah Center Foundation bila kita buat satu program yang dikenali sebagai Mosque Tour Guide ataupun Mosque Open Day. Sebenarnya kita memberi pengenalan kepada masyarakat di sekeliling kita, masyarakat majmuk,
untuk mengenali Islam tu melalui keindahan masjid dan juga kesenian yang masjid yang ada di dalam masjid. Daripada situlah sebenarnya mereka mengenal, oh rupanya orang Islam dia sembahyang cara begini, oh dia kena menghadap ke sana. Tapi kenapa sedemikian? Lepas itu kenapa bila berada di tanah suci itu ataupun berada di perkarangan masjid mesti menutup aurat? Kenapa? Perlu semua kena buat macam tu kan? Itu antara persoalan-persoalan yang mereka tanya. Akhirnya apabila kita kongsikan, kemudian kenapa dia berada dalam satu line yang sama, garisan yang sama, kenapa lelaki di hadapan, kenapa perempuan di belakang, kenapa semua ni menjadi kenapa kalau orang menjadi persoalan pada mereka yang akhirnya mereka mencari lagi, mencari subhanallah. Di situlah sebenarnya yang akhirnya Allah menyuntik, orang kata, kemanisan iman dalam mereka mencari keindahan Islam itu. Masya Allah, Alhamdulillah, Subhanallah. Itulah yang kita nak kongsikan bersama para mu'allaf, para pendengar kita untuk petang ini. Dan banyak lagi yang nak kita kongsikan, insya-Allah. Kita akan beri hasil ketika kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berhasil kita akan kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami di Kembaran Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Dia yang tahu isi hatimu. IKIM FM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM FM, inspirasi utama anda. Ketika dunia lain diulik tiduran yang nyenyak, dihiburkan dengan hilaian ketawa suka, suara kanak-kanak, senyum bersama pelukan ayah dan ibu yang begitu mesra, penuh dengan kasih sayang. Tidak di Gaza, tidak di Gaza, anak-anak kecil terlepas dari pelukan ibu-ibu, ayah-ayah, menutup mata dengan daging berkecai, wajah-wajah berlumuran darah, diselimuti kain cadar putih, dibelit hujung kepala, tangisan tanpa henti, kezaliman meratah ke rongga isi perut dan rongga kepala, dimamah derita saban hari. Adakah penawar bagi Gaza untuk racun kekejaman ini? Adakah penawar untuk Gaza? Ria Darwina. Tertekan, bertenang dan ikuti 5 langkah ini. Sentiasa kekal berhubungan bagi mengeratkan rangkaian sosial yang sihat. Luangkan masa untuk kekal berhubungan dengan keluarga, sahabat, rakan kerja, jiran dan kenalan. Sentiasa aktif melakukan aktiviti fizikal yang digemari mengikut kemampuan. Bersyukur dan hargai nikmat kehidupan. Mempelajari ilmu dan meneroka kemahiran yang diminati serta tonjolkan bakat anda. Berikan senyuman, penghargaan, masa, tenaga dan bantuan kepada orang lain. Nescaya kita turut bahagia bila menggembirakan orang lain. Semoga kita kekal sihat, berfikiran positif dan dapat melalui ujian dan menguruskan tekanan dengan baik. Kuala Terengganu 100.2. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda untuk petang ini bersama rancangan Islam Agamaku. Dan alhamdulillah masih lagi bincangkan tentang kemanisan Islam buat mu'allaf bersama Tuan Johannes Lucas bersama pemangku CEO Hidayah Center Foundation untuk petang ini. Dan kita nak tahu lagi Tuan Johannes, bagaimana kalau kita dalam masyarakat
sahabat Muslim yang di luar sana seperti saya dan orang lain, kita nak menyantuni mu'alaf dan kita membantu mereka untuk mendapat kemanisan Islam ini atau kemanisan iman ini, bagaimana tuan? Alhamdulillah, terima kasih Datin. Soalan yang baik sebenarnya. Inilah peranan sebenarnya sebagai umat Islam menyantuni saudara-saudara kita yang berhijrah. Jadi umpama pada zaman Rasulullah SAW, bagaimana golongan Ansar menyantuni golongan Muhajirin. So begitulah peranan kita sebagai umat Islam di Malaysia. Bagi mereka yang berhijrah ini, bagaimana kita nak menyantuni mereka, bagaimana kita nak melayan mereka sebaik mungkin agar mereka kekal dan boleh mempraktiskan Islam dengan baik, insya-Allah. Yang pertama, perlu ada kesedaran dalam hidup kita bahawa kita tak hidup seorang. Kita hidup ramai, pelbagai bangsa, pelbagai agama, pelbagai budaya. Ini sangat penting untuk kita mempelajari sosiologi kehidupan mereka apabila mereka berhijrah kepada agama Islam. Sebab kena ingat, apabila mereka berhijrah kepada agama Islam, yang berhijrah itu adalah agama tapi budaya mungkin sama. Tapi di situlah sebenarnya peranan bagaimana agama orang kata menyulam nilai akidah atau nilai Islam itu kepada para mu'alaf supaya mereka sedikit demi sedikit boleh mempraktiskan Islam dengan indah, dengan baik. Jadi perlu ada kesedaran di situ. Dan kita kena ingat juga bahawa integrasi antara kaum ni perlu kita perkukuhkan lagi, kerana sebab kita mempunyai diversity di Malaysia. Jadi perlunya kita berinteraksi dengan semua bangsa, semua agama, menyatakan bahawa Islam ini indah, syumul, rahmatan lil alamin. Macam sebuah lagu tu kan, sedap pula didengar kalau kita nyanyi. Tapi itu antara contoh yang kita kongsikan. Itu pertama. Yang kedua, apabila kita berjumpa dengan para mu'alaf ini, mereka yang berhijrah, yang pertama sekali perlu fokus pada nilai akidah mereka. Sejauh mana mereka memahami akidah itu dengan baik. Kita boleh memahami bahawa di Malaysia akidah ahli sunnah wal jamaah, bagaimana para ulama di negeri-negeri menyusun dengan cantik orang kata konsep tersebut bagi memudahkan para mu'alaf untuk menyelami dan memahaminya. Walau bagaimanapun kita kena ingat bahawa mu'alaf ini dia baru saja berhijrah, dia umpama kain putih, tak ada dosa. Dan cara kita mendidik mereka perlulah seperti mana budak tadika. Maksudnya bukan disebabkan dia dewasa kita kena layan macam tadi kata. Cuma dalam konteks menyantuni itu merujuk bagaimana kita memahami dulu setakat mana dia dah memahami Islam, setakat mana dia dah boleh praktis Islam, setakat mana yang dia boleh kuasai ilmu yang ada dalam Islam. Itu jadi kita boleh bantu sedikit demi sedikit, kerana kita nak jadikan agama ini is a way of life. Jadi bila kita dapat kongsikan itu sedikit demi sedikit sambil terus menunjuk ajar kepada mereka, akhirnya mereka menjadi umat Islam yang baik, yang kukuh imannya seperti para sahabat Rasulullah SAW yang dibina begitu kuat iman dan akidah mereka. Di Hidayah Center Foundation juga kita dalam kelas bimbingan mu'alaf ini kita ada kongsikan dalam beberapa topik lah. Dua subjek. Yang pertama adalah fiqh mu'alaf. Yang kedua adalah fiqh berinteraksi dengan masyarakat majmuk. Dua topik besar ini kita kongsikan kepada mereka bertujuan untuk mereka memahami apa do's and don'ts. Itu number one. Nombor dua dia adalah bagaimana dia meletakkan dirinya dalam satu keadaan itu dia boleh melaksanakan Islam dengan baik. Itu yang kita kena faham. Jangan kita tiba-tiba menghukum mereka dengan pelbagai jenis hukuman sedangkan mereka tak tahu apa-apa. So kena ingat bahawa mereka perlu bimbingan kita. Jadi kena ada fasa, mungkin fasa mendidik dahulu, mungkin dalam masa setahun 2 tahun, lepas tu fasa membimbing, mengambil masa juga. Yang hanya ada fasa memperkasa. Daripada situlah tidak hairan nanti kalau mereka lebih baik daripada kita. Itu adalah semua daripada saham kita membimbing, mendidik, membimbing dan memperkasa mereka dari awal. Last but not least, yang ketiga adalah sokongan pada umat Islam, terutama yang paling dekat, karya kita. Karya ni contohnya di surau, di masjid, perlu ada satu sistem bagaimana untuk melihat berapa ramai asnaf di sekeliling kita. Itu penting. Terutamanya kalau asnaf mu'alaf, kerana mungkin mereka malu kerana budaya yang tak sama dengan budaya kita, rumpun Nusantara Melayu kan. Jadi macam saya dulu di peringkat awal memang agak kekok sikit untuk bersama, tetapi kerana bi'ah
ataupun suasana yang persekitaran yang menyokong saya waktu itu, even para mu'alaf kawan-kawan saya itu sama juga, menyebabkan dia ada rasa keyakinan pada diri dia untuk terus mengamal Islam. Malah kita tidak memaksa mereka, contohnya macam nak solat di berjemaah di masjid atau di surau, kata tak pandai lagi baca Fatihah kan, okey tak apa, follow saja, ikut saja. Sekurang-kurangnya kamu boleh nampak ini adalah salah satu contoh pergerakan. Begitu juga anak-anak kita. Jadi diorang ni umpama anak kita kerana hati mereka sudah dijinakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada situ sebenarnya kita kena santuni mereka. Kita lihat mungkin ada keperluan dari segi fizikalnya, keperluan emosi dia, sebab sokongan moral yang diperlukan di situ, sokongan intelektualnya kerana mungkin dia tak cukup lagi dibimbing. Jadi kita kena salurkan. Mungkin kalau kita di institusi masjid tak ada, surau tak ada, mungkin boleh bekerjasama dengan NGO Islam yang lain seperti mana Hidayah Center Foundation, NGO lain, KDMRS Muslim, Perkim, MRM dengan yang lain ini. Di Malaysia, kalau di Sabah tu yang lebih lama tu macam Usia, kalau di Sarawak tu Al-Hikmah, kalau di Semenanjung ni Perkim. Jadi kita banyak belajar daripada mereka. Itu yang menyebabkan kita rasa keseronokan bekerjasama dalam menyantuni para mu'alaf, yang akhirnya dia rasa, yes, I know what I'm doing. Because I have my brothers and sisters, yang menyebabkan ada ukhuwah, asasun izzah di situ. Itu dia. Wallah a'lam. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan atas perkongsian, dan untuk waktu ini ramai para pendengar yang ucapkan Alhamdulillah. Terima kasih atas perkongsian. Ada Muhammad Abdul Halim, selamat, dan Alhamdulillah terbaik. Bersyukur Hidayah Center Foundation aktif mengimarahkan dakwah dan menyantuni mu'alaf, dan ramai lagi sebenarnya yang juga ada pertanyaan, soalan, dan insyaAllah selepas ini kita akan bawa soalan para pendengar untuk petang ini untuk dijawabkan oleh Tuan insyaAllah sebentar saja lagi. Dan untuk waktu ini ada yang bertanya, mungkin ada satu pertanyaan tentang apakah cabaran sering hadapi oleh mu'alaf yang baru memeluk Islam, terutama wanita, kerana mereka terpaksa mengubah dari segi penampilan, terutama yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak yang masih kecil? Kita akan jawab sebentar saja lagi. Kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, soalan pertanyaan hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live Ikim FM, di YouTube Ikim Media. Berehat seketika, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami di Kembali Inspirasi Ikim FM, inspirasi utama anda. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Setakat ini tidak menerima sebarang permohonan daripada mana-mana pihak. Terdapat trailer rosak di kilometer 454 di Ikim FM, arah utara. inspirasi utama anda. Fitrah itu bukan bermaksud kita balik ke hutan, balik kepada baby punya kehidupan. Kita rasa apa kita nak buat, kita buat sahaja, seperti mana yang pernah berlaku di barat bila mereka menganggap bahawa manusia ni sudah tidak perlukan agama lagi. Maka datanglah budaya-budaya, dia panggil budaya hippies, budaya yang lepas bebas, budaya nak buat apa sahaja, rasa nak tak berpakaian di tengah-tengah khalayak pun suka hati dia, kerana seolah-olah itulah bagi mereka fitrah mereka. Ini merupakan falsafah yang bagi kita menyeleweng daripada matlamat agama kita. Jadi harus kita sebagai orang Islam, kita harus diingatkan bahawa untuk kita menentukan fitrah kita ni, kita harus merujuk kepada sumber-sumber yang betul dalam agama. Dan dah pasti sumber untuk kita menentukan fitrah ni yang paling mutlak ialah daripada Allah SWT sendiri. Dan Allah Ta'ala menjadikan kita. Masjid Daerah Lahad Datu. Masjid Daerah Lahad Datu terletak tidak jauh dari bandar Lahad Datu. Masjid ini juga dikenali dengan nama Masjid Ar-Raudah Lahad Datu, yang merupakan masjid utama bagi penduduk Islam di sekitar daerah Lahad Datu. Masjid Ar-Raudah Lahad Datu merupakan tempat umat Islam di sekitar Lahad Datu menunaikan ibadah secara berjemaah dan pelbagai lagi aktiviti keagamaan.
Terdapat juga beberapa kemudahan yang disediakan di masjid ini selain daripada ruang solat utama seperti dewan, bilik mesyuarat dan lain-lain lagi. Masjid ini juga berada di bawah pentadbiran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya. Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau reda balik, lagi diredai. Siapa yang reda? Kita balik. Siapa yang meredai kita? Allah yang menanti. Johor Bahru 106.2 FM. Kembali Inspirasi Hikmah FM, inspirasi utama anda. Alhamdulillah masih bersama untuk petang ini rancangan Islam Agamaku, dan masih lagi bersama Tuan Johannes Lucas, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Hidayah Center Foundation untuk petang ini. Dan bersama para mendengar, boleh tonton di FB Live Hikmah FM di YouTube Hikmah Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live Hikmah FM di YouTube Hikmah Media. Kita banyak soalan Alhamdulillah untuk petang ini, Tuan Lucas, dan ada soalan yang tadi kita bacakan dari Fazil di FB, di YouTube sebentar saja lagi, yang mengatakan tentang wanita yang masuk Islam. Ada cabaran yang sering dihadapi oleh mu'alaf yang baru memeluk Islam, terutama wanita, kerana mereka terpaksa merubah dari segi penampilan, pakai tudung dan sebagainya, terutama yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak yang masih kecil. Mungkin ada nasihat daripada Tuan, silakan. Okay, terima kasih Saudara Faizal. Sudi bertanyakan soalan tu agak mencabar sebenarnya. InsyaAllah kita cuba jawab. Tetapi kalau dari segi hukum tu ada lebih baik kita serahkan pada ulama ataupun azatizah yang lebih pakar. Cuma berdasarkan pengalaman bersama dengan masyarakat mu'alaf ini di seluruh Malaysia, memang betul bahawa bila berhijrah itu dia kita boleh merasakan dia kita ubah 360 degree kan. Tetapi untuk peringkat awal ni perlu tanam nilai akidah. Tentang mengenal Allah, sifatnya macam mana, apa kaitannya dengan dia dengan Allah, dan apa pula kaitan di Allah dengan dia. Jadi dari situ bila ada connection, baru dia akan faham apa sahaja yang Allah minta dari sudut perintah, dari sudut galakan, dia akan faham. Jadi kita kena santuni mu'alaf tersebut step by step lah. Yang penting kita kena sentiasa memberi ilmu. Sebab itu pengalaman di Hidayah Center Foundation dengan memberi ilmu pengetahuan tentang Islam yang sempurna, yang lengkap ataupun yang terbaik yang kita cuba usahakan kepada mereka, itu akan memberi jadi panduan bagi mereka macam mana mereka nak mengamalkan Islam itu dengan baik. Sebab kalau mereka tak, kita boleh merasakan bahawa situasi begini kerana tidak mempunyai ilmu. Jadi kena ingat, jadi kita tak boleh menghukum mereka. Kita perlu kena santuni, fahami mereka kenapa jadi macam ni. Lepas tu kita tanya, boleh tak kalau macam ni, susah tak? Kalau susah tak apa, take your time. Jadi sedikit demi sedikit. Begitulah juga macam mana bila kita ada anak di peringkat kanak-kanak, remaja, bagaimana kita bentuk mereka. Nilai akidah itu lebih utama. Kemudian fiqh yang lain, dari sudut pemakaian itu, cerminan daripada kita sebagai umat Islam. Your behavior is very very important. Supaya bila dia bersama dengan kita, contohnya, jomlah ke masjid ke surau, kita ada program. Malam ni ada ceramah daripada ustaz ni. So secara automatik dia akan menutup aurat kerana suasana itu menggalakkan dia. Jadi dia tidak ada rasa kekok. Jadi perlu kita menyantuni mengikut suasana. Jadi tidak perlu sentiasa kena tutup aurat.
Jadi yang paling penting adalah akidah. Hukumnya nombor 2. Okey. Walaupun dia ada anak yang kecil, anak itu kemudian sebab kalau dia melihat ibu ayahnya mempunyai contoh yang terbaik, insya-Allah anak-anak juga turut menjadi yang baik, yang mana kita boleh mendoakan supaya anak-anak menjadi anak-anak yang soleh wa muslim. Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan. Dan untuk waktu ini di WhatsApp Kunti ada satu soalan juga bertanya, apakah perkara yang paling menarik hati bukan Islam terhadap Islam? Menarik soalan ni. Yang menarik perhatian, menarik hati. Kalau kita konteks di Malaysia, pengalaman kita punya statistik yang ada lah dalam Hidayah Center Foundation, alhamdulillah menyantuni mualaf sehingga sekarang ni dah berusia 12 tahun Hidayah Center Foundation, alhamdulillah. Sedar tak sedar hampir 10,000 mualaf seluruh Malaysia disantuni di bawah Hidayah Center Foundation. So kalau berdasarkan minat mereka ni, yang pertama adalah kerana masyarakat umat Islam sendiri, iaitu golongan orang Melayu ataupun majoriti Muslim di negeri-negeri mereka yang mempunyai akhlak yang baik, ataupun mereka berkawan-kawan yang baik kan, yang menutup auratnya dengan sempurna, bercakap dengan baik, bercakap dengan baik, selalu mengajak mereka pergi makan-makan, ada program bersama. Itu yang menyebabkan mereka boleh tertarik. Even kalau dalam konteks bila kita memahami bangsa-bangsa kita di Malaysia, kelebihan masyarakat umat Islam ini adalah mereka bukan yang pertama sekali adalah mentaati ibu bapa setelah Allah dan Rasulnya. Jadi kerana budaya yang sangat sinonim itu, apatah kalau kita lihat masa bulan Ramadan, masa raya dan nak dekat semua ni, kita boleh nampak di media banyak menonjolkan contoh-contoh yang akhlak yang baik, salam emak ayah kan, peluk emak ayah. Itu antara yang menyebabkan mereka tertarik untuk mengenali kenapa agama ni sekian rupa. Sebab mungkin dalam budaya mereka, mungkin saya tak kata semua sama tidak ada nilai sedemikian. Jadi benda itu akan menjadi tertarik kerana sebenarnya Islam menggalakkan hamba-hambanya, umatnya untuk berbuat baik kepada mak dan ayah. Jadi itu yang menyebabkan pentingnya umat Islam di Malaysia ini mencerminkan contoh yang baik. Tetapi kalau bayangkan kalau kita sendiri umat Islam tidak memberi contoh yang baik, dia akan menjadi benda yang disebalik daripada itu. Nauzubillah min zalik. Jadi kita tidak tak nak Islam ini dicemari dengan hanya kerana akhlak kita yang tidak baik. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, syiar kita di Malaysia juga, yang mana umat Islam ni juga sangat berlemah lembut, bersopan santun. Itu yang menjadi satu keselesaan kepada sahabat-sahabat kita, bahawa mereka tidak rasa terancam apabila berada di Malaysia. Kalau berbanding negara-negara lain, mungkin menjadi satu isu yang besar kerana mereka tak boleh nak mengamalkan agama mereka. Tapi kita, kerana kita ada constitution, kita ada undang-undang syariah, benda itu yang menyebabkan kita boleh bersama walaupun kita berbeza. Subhanallah. Okay. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan. Dan ada satu soalan lagi di WhatsApp Konti, mungkin soalan terakhir pada waktu ini, dari Negeri Sembilan. Perlukah follow up untuk mu'alaf? Oh, subhanallah. Soalan yang sangat mantap daripada saudara kita. Memang betul. Kalau dilihat pada zaman Rasulullah SAW, bagaimana golongan Ansar ini menyantuni golongan Muhajirin, sehingga dia merasakan, golongan Muhajirin merasakan ini adalah keluarga dia kan, padahal tak sama, bukan daripada darah daging yang sama pun, tetapi kerana tautan ukhuwah dan dalam masa yang sama terus membina hubungan yang baik di kalangan mereka, itu yang menyebabkan mereka rasa ada kebersamaan, ada nilai persaudaraan yang rasa kalau tengok dalam hadis kan, tidak sempurna iman seseorang itu apabila dia tidak mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. So benda tu sangat sinonim dengan usaha ini. Jadi memang kita perlu follow up, sebab kita tak nak mereka tercicir dalam agama yang suci ini, kerana kita dah mengajak mereka ke syurga. Jadi takkan kita nak lepaskan mereka lagi daripada taman-taman syurga ini. Allah.
Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Jonas Lopez atas pertemuan untuk petang ini. Mungkin ada kata-kata terakhir untuk waktu ini. Tinggal sedikit masa lagi sebenarnya. Mungkin ada pesanan daripada Tuan, silakan. Terima kasih Datin, terima kasih IKIM FM yang memberi saya untuk bersama hari ini. Tuan-tuan, perempuan pada hadirin yang dimati Allah sekalian dan dirindui oleh Rasulullah SAW. Sekarang dah bulan Rejab, tak lama lagi Syakban, Ramadan. Moga kita dapat berjumpa daripada bulan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Yang paling penting adalah marilah kita menjadi hamba Allah yang mencerminkan Islam itu sebaik mungkin. Kerana kita hidup dalam keadaan yang pelbagai lapisan masyarakat. Jadi perlunya umat Islam ini menjadi contoh kepada masyarakat di sekelilingnya. Kita nak Islam ini indah dilihat. Isu di Palestin ini sepatutnya menjadi bualan pada kita untuk berkongsi yang sebenarnya apakah di sebalik cerita itu. Kesengsaraan yang mereka lalui, apa yang kita boleh kongsikan kepada mereka supaya mereka turut merasai perasaan itu yang akhirnya menyokong bahawa kezaliman tidak boleh berlaku kepada mana-mana manusia, tak kira bangsa maupun agama. Jadi kerana bila Islam ini membawa rahmatan lil alamin, jadi sangat sinonim lah dengan diri kita di Malaysia ini, kerana hidup kita dalam pelbagai bangsa dan agama ini sepatutnya tidak lagi menjadi perbalahan antara kita. Jadi umat Islam, please come work together. Mari kita tunjukkan akhlak yang baik supaya kita dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW, dengan kita berkongsi kepadanya bahawa kita dah tunjukkan akhlak yang terbaik, qudwah hasanah, yang akhirnya kita dapat bersama-sama dengan mereka semua masuk berbondong-bondong ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Jonas Lopez, pemangku Ketua Pegawai Hidayah Center Foundation. Alhamdulillah atas pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda tu setia bersama kami di Kemparan Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Kuala Terengganu 100.2. Sambutlah keikhlasan, teguhkan ukhuwah kita. Indahnya wasilah yang terbina, bertemu demi Allah, berpisah demi Allah, mengikut Rasulullah, sesuci Quran Sunnah. Satu ikatan bahagia selamanya. Ya Allah, ya Allah. Bermula kita dengan kasih, bawa hati bersih dan mengalirkannya dengan jernih. Bagai permata bersinar, umpama kuntuman yang mekar, seperti udara yang segar dan mendamaikan. Hijrah insan yang berani, fitrah memanggil jalan suci. Hijrah insan yang sejati, jalan ilahi. Bertemu demi Allah, berpisah demi Allah, mengikut Rasulullah, sesuci Quran Sunnah. Satu ikatan bahagia selamanya. Bermula kita dengan kasih, bawa hati bersih
yang mekar, seperti udara yang segar dan mendamaikan. Hijrah insan yang berani, fitrah memanggil jalan suci. Hijrah insan yang sejati ke jalan ilahi. Bagai permata bersinar, umpama kuntuman yang mekar, seperti udara yang segar dan mendamaikan. Hijrah insan yang berani, fitrah memanggil jalan suci. Hijrah insan yang sejati ke jalan ilahi.